Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak berkongsi sedikit tentang topik kreativiti seni dalam ruang akademik. Um, Khususnya kreativiti seni yang ingin saya kongsikan ini adalah berkaitan dengan semua aktiviti-aktiviti penciptaan seni yang berlaku di universiti-universiti maupun universiti awam ataupun universiti swasta di Malaysia. Jadi memang perkara ini sebuah disiplin baru buat akademik di Malaysia sebetulnya. Walaupun sebenarnya pada hakikatnya benda ini uh, dah dibahas sejak 1960-an misalnya. Misal teori-teori tentang kreativiti seni dan kreativiti itself tu telah dibahas oleh banyak teoritis, banyak filsuf. Bagaimana seorang itu dikatakan kreatif, bagaimana karya itu dikatakan kreatif, bagaimana satu-satu produk itu yang boleh dikatakan sebagai kreatif produk itu dah dibahas sejak lama, sejak tahun 1960-an dan dah diteorikan. Tetapi sehingga sekarang memang kreativiti bukanlah suatu yang mudah dirumus dengan suatu rumusan yang pasti untuk digunakan dan diguna pakai oleh setiap universiti. Oleh itu kita tengok banyak universiti yang mainkan peranan untuk menafsir ulang kreativiti dari sudut misalnya kebaruan apa yang mereka tuntut daripada mahasiswa mereka dalam menghasilkan karya. Banyak universiti juga yang hanya meniru apa tafsiran-tafsiran daripada filsuf-filsuf, misalnya kreativiti harus begini begini begini, kreativiti dari seorang mahasiswa itu harus ada menepati gini 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 dan ini. Itu pattern ataupun apa yang berlaku di Malaysia. Tapi yang saya ingin bahaskan di sini adalah sebelum kita faham tentang kedudukan kreativiti itu dalam ruang penciptaan seni ataupun dalam ruang akademik, lebih baiklah kita faham dulu apa itu kreatif, apa itu seni. Sebabnya kedua-duanya ini mengandung makna yang berbeza bila kita menggabungkannya, iaitu kreativiti seni. Jadi kreativiti itu sebenarnya mewakili pada semua bidang, tak hanya orang seni yang kreatif. Jadi kita tak boleh anggap orang seni mesti kreatif, orang seni mesti kreatif. Tak, semua bidang akan ada kreativiti. Tapi khusus untuk kesenian, orang-orang pengkarya seni, pekerja seni, kreativiti mereka adalah berkaitan dengan keindahan ataupun estetika yang dihasilkan melalui pengkaryaan seni. Jadi kreativiti dalam mengekspresikan karya baru, itulah yang dimaknai sebagai kreativitinya seni. Jadi setiap karya mesti mengandung ada kebaruan daripada karya itu sendiri secara intrinsik ataupun ekstrinsik. Intrinsik maksudnya apa? Intrinsik itu adalah melihat pada medium dia. Contoh mediumnya adalah bunyi. Bidang muzik, mediumnya pastilah bunyi. Di dalam bunyi, kita ada elemen-elemen muzik itu sendiri. Pitch, dynamic, ritma, tempo. Jadi, apakah kreativiti yang dapat dihasilkan melalui semua elemen-elemen tersebut? Itulah persoalannya. Maksudnya, apakah kebaruan yang dapat dihasilkan daripada elemen-elemen tersebut oleh mahasiswa ataupun pengkarya seni? Jadi kalau bidang lain, kita transferkan juga dalam sesuai dengan medium dia dan elemen dia. Misalnya bidang tari. Bidang tari secara intrinsiknya adalah gerak tubuh itu sendiri adalah mediumnya. Volume ataupun energy, space itu menjadi medium ataupun elemen atau unsur-unsur yang dipertimbangkan sejauh mana seseorang itu mampu menciptakan baru dan dalam kata lain mampu berkreatif dari sudut intrinsik. Jadi ekstrinsiknya apa? Ekstrinsiknya adalah di dalam penghasilan karya seni, pastilah karya seni itu akan mempunyai manfaat. Manfaat untuk mengekspresikan sesuatu atau memberi pesan-pesan sesuatu atau memberi kesedaran-kesedaran
atau renungan-renungan tentang hidup, tentang mati, tentang spiritual, tentang psychological. Banyak perkara yang diekspresikan oleh karya seni. Jadi, di balik daripada medium-medium intrinsik tu, medium-medium seni, unsur-unsur seni yang kita biasa, yang seniman biasa bermain dengannya, itulah dia ekstrinsik. Maksudnya, melodi dalam konteks, uh, intrinsik hanyalah melodi yang terdiri daripada rangkaian-rangkaian notes. Okey, note-note yang digabungkan hingga menjadi scale dan dimanipulasi hingga menjadi melodi daripada motif, kemudian menjadi phrasing and so on. Tapi melodi dalam konteks kehidupan bagaimana? Ini pintu masuk macam mana, sesuatu intrinsik ke arah ekstrinsik. Jadi macam mana ekstrinsik tu boleh dimasukkan adalah menganalogikan di antara, aspek luaran ataupun aspek non seni atau non musikalnya dalam konteks seni, ke dalam aspek kontekstualnya. Jadi aspek luar akan masuk kepada aspek kontekstualnya, itu yang dinamakan sebagai ekstrinsik. Jadi ekstrinsik tu boleh beragam. Ada beberapa filsuf yang mengambil pendekatan, tidak menyebut intrinsik ataupun ekstrinsik, tapi mereka lebih menyebut dia sebagai objek seni. Objek seni itu misalnya apa yang diperhatikan oleh si pengkarya itu. Dia memerhatikan tentang kehidupan gelandangan misalnya. So mereka merhatikan tentang kehidupan gelandangan dan dari situ muncul ada satu perasaan tak harus begini, muncul satu kegelisahan bahawa harusnya seperti ini. Tetapi dia bukanlah seorang pemidato ataupun seorang politician, dia adalah pekerja seni. Jadi dia mengekspresikan yang harusnya begini dalam karya seninya. Sama ada dia seorang penari, seorang pelukis, seorang penggiat muzik, seniman muzik, dia akan mengekspresikan melalui yang kita sebut tadi keindahan. Jadi kalau kita nak membahas keindahan itu sampai setakat mana, sebabnya kalau saya cakap keindahan, mungkin akan ada beberapa filsuf yang tak setuju bahawa keindahan itu adalah selalu terkait dengan seni. Tapi kita memegang pandangan bahawa keindahan itu boleh ditafsirkan dengan pelbagai. Tak semestinya bunga ataupun yang konvensional, yang syurga ataupun apa lagi yang berkaitan dengan keindahan. Yang sedap-sedap mata memandang, yang sedap-sedap telinga mendengar, yang itu adalah keindahan. Tak, keindahan selalu bersifat subjektif. Jadi keindahan pula bergantung kepada bagaimana kita mencerap keindahan. Tapi itu adalah topik yang mungkin saya bahas pada kali yang lain. Yang paling penting adalah kreativiti seni dan kreativiti itu adalah berbeza. Itu yang saya nak sampaikan yang pertama ni. Kedua adalah apabila kita melakukan kreativiti dan terus alert ataupun sedar dengan situasi intrinsik dan ekstrinsiknya, maka dengan itu akan mendorong kita untuk berkarya di dalam landasan yang sebetulnya. Boleh aja orang berpendapat, "Oh, ada ke landasan yang salah?" Tak, sebenarnya tak ada landasan yang salah sebab kreativiti itu memberikan kebebasan. Tapi maksud saya di sini adalah kita sentiasa sedar, kita sentiasa alert, kita sentiasa tahu bahawa, oh, ini adalah kesedaran dari luar. Oh, ini adalah kesedaran dari dalam seni. Jadi kita tak mencampur adukkan dia sehingga dia kelihatan messy dan susah untuk dipertanggungjawabkan di ruang akademik. Yang menjadi masalah adalah apabila banyak karya-karya hebat di dalam akademik, di institusi pengajian tinggi yang dapat dihasilkan tetapi tidak mampu dipertanggungjawabkan secara akademik. Ini yang menjadi punca atau racunnya, kesenjangan yang terjadi antara penggiat seni di akademik, di dalam ruang akademik, di mana mereka tahu tentang rasa, tentang intuisi, tentang perasaan bagaimana ekspresi, tetapi di dalam bahasa-bahasa yang ilmiah ataupun bahasa-bahasa yang universal untuk disampaikan kepada pihak lain, mereka tak mampu menyampaikannya. Jadi sebab tu penting untuk kita dalam situasi
sedar sesedarnya, iaitu consciousness kita di dalam berkreatif seni itu lebih dipertajamkan dan lebih-lebih lagi apabila kita bercakap tentang karya-karya yang sifatnya mewakili kepada tradisional misalnya. Ini yang selalu nanti akan menjadi identiti bagaimana kreativiti ataupun perkembangan dari sebuah kreativiti seni di Malaysia, di Indonesia, di Singapura. Sebabnya elemen tradisi itu diberikan suntikan, sebab di dalam tradisi tak hanya ada identiti tapi juga ada satu prinsip, ada suatu benchmark yang kita pegang dari awal, dan juga tradisi tak boleh dianggap sebagai apa nama dia, bangsawan ke apa benda, mak yong, itu adalah tradisi, tak. Okey, tradisi cara berfikir, cara mengamalkan sesuatu mengikut cara yang lama, itu juga sebuah tradisi. Tetapi nilainya itu yang kita nak perhatikan, apakah dia tradisi yang dikembangkan, yang di-reconstruct atau yang di-deconstruct. Itu nanti kita bahas pada bab yang lain. Jadi paling tidak di dalam kreativiti seni ada 3 pendapat. Walaupun banyak pendapat daripada filsuf atau teoritis mengatakan makna seni dan juga fungsi seni. Tapi kreativiti seni ni yang saya rasa 3 ni yang paling umum yang boleh dijadikan sebagai landasan. Yang pertama adalah seni itu sebagai produk ataupun sebuah karya ataupun ciptaan baru. Maksudnya yang saya bahas tadi, seni itu merujuk kepada produk, hasil daripada suatu proses sehingga dia menjadi produk yang dipertontonkan kepada orang dan menjadi manfaat kepada orang lain. Itulah yang dinamakan kreatif. Kedua, ada kreativiti sebagai sifat manusia. Manusia yang kreatif tu bagaimana? Cara dia berfikir dia lain, cara dia membuat sesuatu lain, cara dia merespon sesuatu lain. Sifat-sifat daripada manusia ataupun ciri-ciri manusia itu, itulah yang dinamakan kreativiti. Iaitu pemaknaan kedua. Dan pemaknaan ketiga adalah kreativiti itu adalah sebagai proses intelektual. Ini yang biasanya di pemaknaan ketiga inilah yang biasanya yang dipegang oleh banyak sistem akademik di universiti, di mana di antara kecerdasan intelektual dan juga kreativiti tak dipisahkan. Tapi kreativiti dianggap sebagai salah satu daripada kecerdasan. Jadi kalau kita anggap sebagai matematik tu misalnya mencerdaskan orang, tapi kreativiti, aktiviti seni yang berkaitan kreatif juga mampu mencerdaskan orang. Jadi pandangan ini biasanya menjadi landasan banyak universiti untuk pegangan ataupun untuk jadikan dia sebagai rumus untuk dia membuat program baru. Jadi bagaimana kreativiti itu adalah tunjang kepada proses intelektual. Jadi kalau kita nak memberi ijazah kepada seseorang calon misalnya, pastilah kesarjanaan dia tu akan dipertimbang bagaimana kecerdasan, keintelektualan dia di dalam bidang dia. Jadi di sinilah di pemaknaan kreativiti di ketiga inilah yang biasanya yang jadi pegangan, yang jadi konsep asas daripada semua bidang kreatif yang ada di Malaysia terutamanya. Tetapi kalau kita lihat sejarah, ada juga pendapat yang memisahkan antara kreativiti dengan kecerdasan. Iaitu kecerdasan lebih kepada intelektual, lebih kepada proses intelektual yang berfikir secara logik, analitik dan saintifik. Tetapi kreativiti adalah sebuah kecerdasan, bukan kecerdasan tapi sebuah paradigm alur fikir yang berlainan daripada tu. Dan bukanlah berlawanan. Misalnya, kalau saya berfikir logik 1+1 tu adalah 2, itu pemikiran logik. Tetapi kreativiti dia akan berfikir bahawa 1+1 kemungkinan AB misalnya. Tiba-tiba melompat. Tiba-tiba
tiba-tiba tiba-tiba berubah daripada kod yang asal, tiba-tiba analogi dengan sesuatu yang lain, melompat-lompat, zigzag. Pemikirannya tanpa kadang-kadang ada sistem kausal, sebab dan akibat. Jadi kreativiti biasanya berkaitan dengan tu. Jadi maksudnya yang dinamakan kreativiti itu selalu tidak terkait dengan sistem logik akal. Jadi oleh itu salah sebetulnya kalau kita mengatakan kreativiti itu adalah anti logik ataupun sebuah pemikiran yang tak logik. Itu salah. Sebabnya kalau orang yang tak logik tak boleh masuk dalam ruang akademik langsung. Dia tak boleh diterima di dalam akademik langsung. Tapi kalau boleh kita katakan apa tu kreativiti? Kreativiti itu adalah sebuah paradigm ataupun yang memakai logik I paling mudahnya yang kita nak tafsirkan. Logik air tu apa? Logik yang kalau kita tengok air secara permukaan kita tak akan nampak arah arah air tu secara real. Dia arah lurus, kiri, kanan, miring, ke belakang kita tak nampak. Tapi kita tahu bahawa air tu sedang bergerak dan air tu solid. Itu sebenarnya logik di dalam kreativiti. Jadi apa pun yang digarap ataupun diolah, dimanipulasi oleh mahasiswa di dalam ruang akademik, sebetulnya kalau dia alert dengan yang saya katakan tadi, intrinsiknya mana, ekstrinsiknya mana, kemudian bagaimana dia senyawakan kedua-dua tu hingga menjadi suatu kesedaran yang baru, dan kreativiti itu dapat disampaikan, diterjemahkan sewaktu viva misalnya, sewaktu defend proposal misalnya, dengan bahasa-bahasa yang universal, yang orang lain faham. Itu akan memudahkan proses pengajiannya. Dibanding kalau kita berpendapat bahawa, oh, kreativiti ni tentang rasa. Tak ada sesuatu pun yang boleh mewakili perasaan kecuali rasa itu sendiri. Kalau gitu tak perlu masuk dalam sistem akademik. Tak perlu jadi mahasiswa. Sebab makna lain daripada akademik adalah menyampaikan. Kita harus menyampaikan kepada orang dengan tulisan-tulisan, dengan pidato-pidato ke ataupun dengan perkataan ni. Tak hanya karya seni itu yang harus disampaikan. Kecuali kalau pengkarya yang memang bukan di dalam ruang akademik. Mereka berhak untuk menyampaikan, ini karyaku sendirilah yang akan mengekspresikan dan memberitahu kalian apakah makna daripada kreativiti atau rasa yang aku ingin sampaikan. Sebab dia tak berada dalam ruang akademik. Ruang akademik menuntut kita untuk menyampaikan itu. Apa pun itu harus disampaikan. Tapi tidak semestinya menggunakan paradigm logik yang saya katakan tadi. Paradigm cara berfikir orang itu banyak. Cara berfikir logik, scientific, analitik, subjektif, objektif, cara berfikir kreatif, lateral, linear, non-linear, banyak sangat cara berfikir. Ini sebetulnya salah satu nasihat adalah supaya universiti-universiti Malaysia yang berkaitan dengan program seni lebih welcome, menerima pakai paradigm-paradigm yang multi ini. Dan cross di antara paradigm-paradigm itu adalah lebih baik di zaman ini, di zaman postmodern dan atau saya nak katakan postmodern pun ada yang berpendapat postmod dah habis. Yang ada adalah contemporary, iaitu masa kini je lah. Jadi di contemporary, zaman contemporary yang serba global, kita mendapat ilmu daripada pelbagai budaya secara cross dan secara mudah. Kita haruslah balik pada konteks kita sebagai orang Timur, orang Malaysia, dan kita ada pegangan tradisinya, dan di situ kita mudah untuk menjadikan benchmark kita sebenarnya di mana. Teori yang bagus kita pakai sebenarnya mana. Kita boleh bercross dengan disiplin-disiplin pemikiran dengan pemikiran yang mana saja. Selagi etika dan juga kebenaran-kebenaran universal itu dijaga, saya rasa semua mahasiswa pun akan mampu untuk menyelesaikan pengajiannya dengan baik. Itu saja buat kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa yang lain insyaAllah. Terima kasih.